RM300. Aku nak dapat 300 ni. Method dia ubah. Orang macam ni, orang reject. So dia cuba macam ni. Sama ada mereka pergi duit sendiri ataupun diberi tajaan. 300,000 jemaah umrah setiap tahun daripada Malaysia. Jemaah umrah daripada Malaysia ni pergi umrah hanya dengan dua cara ni je, tuan-tuan. Sama ada mereka pergi duit sendiri ataupun diberi tajaan, ataupun ada orang sponsor ke, ataupun dia hasil daripada perniagaan dia. Maksudnya percuma ni ada banyak cara. Percuma ni mungkin dia boleh jadi mutawif percuma, ataupun dia tak bayar duit sendiri tapi dengan hasil bisnes dia part time dengan manasik dia dapat percuma. Percuma juga sebab dia tak keluar duit poket. Dia ada lagi kerja hakiki, dia ada gaji apa semua, tapi dia hantar-hantar link je orang join kan. Ada duit masuk, nampak? Itu pun cara dia untuk percuma. So ada dua cara. Kalau kita tanya, semua orang nak percuma, betul? Semua orang nak percuma. Kau pula pakai manasik. Itu kita nak yang macam ni lah punya mutawif. Kita tak nak lah yang macam bukan kita tak ada. Ataupun ayat macam ni, jemaah sabar, ni rezeki untuk orang jemaah semua rezeki lah. Kita dah buat DKL dulu di Malaysia, dosa-dosa, kifarah kita dengar pula tu. Terus kata dia lah. Ujian tu memang akan bagi dia. Tapi bagilah ayat-ayat yang menenangkan, memberikan, kurangkan kekecewaan. Sebab ada di antara mereka yang besar datang ke sana. Kalau ada lah daripada manasik Allah izinkan kita mengetahui semua profesional. Walaupun orang tu tak tanya lagi, dia tak risau ni, suami isteri berborak macam risau. Kita Assalamualaikum, jawapan, ada boleh saya bantu apa-apa. Itu baru bagus. Aku tak tanya minta tolong ni, kau dah tak jumpa aku dah. Kau pula pakai manasik. Memanglah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, apa khabar semua? Jelas tak suara saya? Dan juga video kita tadi yang saya tayangkan, jelas ataupun tidak? Okey, insya-Allah tuan-tuan boleh bersuara, tak ada masalah, ataupun boleh komen di ruangan chat. Alhamdulillah jelas, terbaik. Terima kasih atas komen ya. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita akan bersama dengan Tuan Haji Imran. Okey, dengan sesi soal jawab kita. Soal jawab berkaitan bisnes bersama dengan manasik. InsyaAllah mohon izin untuk saya sharekan slide kita. Sekejap Okey, jelas. Waalaikumsalam. Pagi. Terbaik. Terima kasih. Jelas. Okey. Salam. Okey. Pagi. Jelas. Terbaik. Terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni sedang live di mana? Kita dah selesai solat maghrib kita, Alhamdulillah. Kan? Kita dah selesai maghrib, isyak. Mungkin ada yang dalam perjalanan pulang daripada masjid. Nak balik tu terus buka kita punya Zoom kita, sesi kita pada malam ni di rumah. Okey, Pasir Gudang, PJ, Alhamdulillah. Di rumah Kelang. Ada tak berdekatan dengan office kita? Office kita di Bandar Sri Putra Kajang. Ada tak yang berdekatan ataupun memang belakang rumah aja office kita ni? Gombak, Shah Alam. Terima kasih. Pening, jauh. Allah Akbar. Okey, baik, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ni sesi coaching kita bersama dengan CVO, sesi Q&A bersama dengan CVO, Chief Visionary Officer, Tuan Haji Imran Hadi. Okey, baik, dan saya akan bacakan soalan-soalan. Sebelum ni saya ada buat satu form yang mana ada antara anda semua yang menanyakan soalan berbisnes bersama dengan manasik untuk permulaan tirai kita pada tahun 2024. Jadi insyaAllah tanpa melengahkan masa, jom kita buka dulu majlis kita dengan bacaan Al-Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, insyaAllah sekiranya tuan-puan dah bersedia, boleh ramai-ramai komen di ruangan chat pagi. Kita ada 27. Tolak saya, tolak Tuan Haji Imran, 25 orang. Ramai-ramai chat pagi. Saya nak 25 orang, ada 25 pagi. Okey. InsyaAllah kita sama-sama niatkan untuk sesi kita pada malam ini kita dapat manfaat
dan kita dapat berkongsi kepada mereka di luar sana peluang menjadi usahawan digital bersama dengan Manasik. InsyaAllah, sekiranya kalau Tuan Haji Imran dah bersedia, saya akan pas majlis kita, sesi kita pada malam ni dengan permulaan kata, sedikit pembuka kata daripada Tuan Haji Imran Hadi. InsyaAllah, Tuan Imran dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Salam. khabar semua pada malam ini? Ya, terima kasih kepada MC kita, seorang anak muda. Kalau you all tahu umur beliau ni, muda sangatlah. Tetapi cukup matang pemikiran dan tindakannya. Terima kasih kepada Fahmi. Dan seterusnya kepada semua sahabat-sahabat, teman-teman Manasik Consultant dari seluruh Malaysia. Selamat datang ke program Sembang Santai Bisnes bersama dengan saya lah. Kita ni asyik coaching-coaching bagi ilmu-ilmu saja kan. Jadi saya kata kat Fahmi, kita tukar sikit, kita main Q&A kan, session. Sebab daripada soalan-soalan ni, kita dapat belajar bersama-sama. Ada orang dia nak tanya, dia segan. Tapi orang lain yang tanyakan, baru dia tahu. Oh, macam tu Manasik kan. Okay, so thank you. Dan saya sangat hargai masa kalian. Semoga dalam masa kurang lebih 1 jam ni kita akan dapat manfaat, insya-Allah. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Kita start sekarang, boleh Ready semua Terima kasih kepada yang buka video. Maknanya saya tidaklah kesorangan. Kan, thank you for the support. Okay, silakan. Kita menjawab soalan ni. Nanti di hujung kalau ada masa lebih, kita boleh yang hadir pada malam ni boleh tanya dekat chat tu. Kan? Tak ada masalah, insya-Allah. Okay. Baik. Boleh. Jadi insya-Allah, tuan-tuan dan puan, kalau ada sekarang ni baru terfikir soalan tu, okay, tak apa, simpan dulu. Saya akan baca dulu a few question daripada Manasik Consultant, sahabat-sahabat kita. Okay. Baca soalan yang senang-senang dulu. Oh, okey, baik. Okay, soalan Jangan yang susah-susah, senang dulu. okey, soalan Baik. pertama. Kita tahu sebagai Manasik Consultant ni kita nak promote, kita nak menjual. Jadi soalan pertama, macam mana kita nak jual dan juga rekrut orang? Ni, Fahmi, soalan yang senang-senang dulu. Soalan yang senang. Ambil soalan nombor 11. Macam senang ke tu? Okey. Okey, soalan nombor 11 Okey, soalan nombor 11. Macam mana bisnes dengan Manasik ni dapat umrah percuma? Malam ni kita ada berapa orang, alhamdulillah. Okay, Macam mana? Jangan bagi tahu orang kat luar Malam ni je kita jawab. Jangan bagi tahu orang kat luar Siapa tak datang dia rugi. Baik. Okay, macam mana bisnes dengan Manasik dapat umrah percuma? Okay, umrah percuma ni ada beberapa cara lah. Yang pertama, yang selalu dimaklumkan dalam MEP, Manasik Entrepreneurship Program, induksi dan sebagainya, bahkan Ustaz Abdullah sendiri kan, dengan membuat bisnes Manasik. Sekarang kita tak buat bisnes, tak ada pendapatan tambahan. Bila kita buat bisnes dengan Manasik, sudah pasti pendapatan tambahan itu adalah pendapatan yang sebelum ni tidak ada, tapi sekarang ni jadi sumber pendapatan yang baru. Maka ada peluang untuk kita pergi kepada umrah tersebut dengan beberapa cara. Satu, dengan pendapatan kita itu. Yang keduanya, ada seorang hamba Allah ni pada program Suri yang lalu, dia dah menang satu package Fahmi kan? Dia menang satu package umrah. Dan oleh kerana dia ada buat macam niat, nazar ke niat, jadi dia hadiahkan kepada ibu kandung beliau. Saya difahamkan, betul Betul. Tu free. Lagi satu, apa lagi caranya? Sekarang ni kalau anda lihat dalam apps, siapa dah masuk apps akan lihat banyak package dah dimasukkan banyak package dah dimasukkan. Okay, dengar. Sekiranya anda tak tahulah rezeki kan, anda ni memang orang yang dipercayai, memang trusted kan. Jadi orang dah tahu anda ni package umrah ke, nak pergi umrah, pergi jumpa dengan anda. Jadi dia pun kata, saya nak bawa 20 orang ahli keluarga saya. 20 orang ahli keluarga saya nak bawa kan. Rezeki. Bila 20 orang tu, anda boleh dapat satu free. Saya difahamkanlah dengan Ustaz Abdullah, satu free.
Kalau daripada kita sendiri, kita bawa 20 orang kan. Sebagai manasik konsultan, kita dapat bawa jemaah 20 jemaah. Maknanya separuh bas tu kita punya lah. Satu bas tu 40 orang kan. Separuh tu daripada kita. Jadi boleh dapat satu free. So, kalau anda jadi mutawif, ni kepada MC yang mutawif. Kita ada terbagi kepada dua jenis MC, manasik konsultan. Ada yang manasik konsultan orang awam, marhain. Biasa, orang biasa lah. Dia cikgu, dia suri ummah, dia buat benda-benda lain kan. Dia jadi manasik konsultan. Tapi kalau dia adalah manasik konsultan yang juga masuk sijil Mustawif SKM, dia masuk SPHU, sijil pengurusan haji umrah, sebenarnya dia adalah boleh dikatakan dah jadi mutawif profesional kan. Walaupun belum ambil diploma lagi, dia dah boleh bawa jemaah. Jadi kalau anda mutawif, anda pun akan boleh pergi umrah percuma. Bukan saja umrah percuma, mutawif. Saya difahamkan dapat duit poket lagi. Saya difahamkan dapat duit poket lagi. Dan siang tadi, masa kami bermeeting di office HQ kita di Bandar Siputra, ada 2 orang yang SPHU 1, tak silap saya, 1 dan 4. datang. 1 dengan 4, adik-beradik. Betul. Yang dah agak berumur lah, makcik ni, aunty ni. So sekarang ni mereka adalah dengan Andalusia. Masa tu tak ada manasik lagi. So dia terpaksa pilih travel agency yang ada. Jadi dia ucap terima kasih sangat-sangat kepada Ustaz Abdullah, kepada SPHU. Kan? Dia pergi free setiap tahun, pergi beberapa kali free. Bukan sekali je. Okay, so cukuplah tu. Soalan nombor 11. Okay, soalan lain. Okay, soalan lain. Balik pada soalan pertama tadi. InsyaAllah. Okay. Itu soalan yang senang. Boleh? Nombor 7 tak boleh. Nombor 7. Okey. Okey. Step kita dalam manasik konsultan, next kita ada manasik manager, step yang terakhir kita ada manasik branch. Ada soalan daripada manasik konsultan kita, di manakah branch manasik dalam Semenanjung Malaysia dan apakah persediaan yang perlu ada untuk nak bangunkan branch ni? Okay. So ini soalan yang orang yang nak lebih serius lah berbisnes dengan manasik. Di mana beliau tanya tentang manasik branch. Manasik branch ni dalam Malaysia ada 122, iaitu daerah. Saya ulang lagi sekali, daerah 122. 122. Okay, itu satu. Okay, apa manasik branch ni? Manasik branch ni adalah mini HQ. Dia macam manasik HQ di luar, di tempat-tempat seluruh Malaysia. Okay, so apakah prosedur yang perlu ada untuk buat manasik? Okay, dia macam ni. Manasik branch ni adalah untuk orang yang nak serius dengan manasik. Contoh, dia baru VSS, dapat certain duit, ataupun dia tak tahu nak buat apa, tapi dia suka sangat nak buat bisnes haji umrah ni. Daripada dia buka travel agency, bayar 250,000 dan sebagainya, dia mungkin ada 50 ke 100,000 untuk jadi manasik branch. Tapi bukan duit saja, dia kena bagi komitmen, dia kena ni, dan dekat kawasan tu dia yang punya. Setiap pembelian dekat kawasan tu dia akan dapat royalty dan sebagainya. MC yang join kat kawasan tu akan duduk dekat bawah ni. So tak semua orang sesuai untuk jadi manasik branch. Hanya orang yang dah biasa berbisnes, berfikiran besar, nampak potensi bisnes dengan manasik ni jauh, dan dia memang bukan saja bagi duit nak tempat tu, tetapi dia betul-betul nak buat, dan kami alu-alukan. Macam sekarang kita dalam proses 4 manasik branch yang sedang dipertimbangkan oleh calon-calon lah. Antaranya Hulu Langat, Kuantan, Shah Alam, dan satu lagi saya tak ingat lah. Okay, so itu. So kalau nak tahu lebih lanjut, boleh datang ke HQ untuk berurusan terus dengan Ustaz Abdullah, dengan Dr. Yusof dan sebagainya. Okay, sekarang nombor 9 boleh tak? Boleh. Okey, soalan nombor 9. Silakan. Okey, soalan seterusnya. Macam mana manasik ni boleh buka peluang kepada MC untuk jadi mutawif? Apakah step yang diperlukan? Step yang diperlukan, masuk SPHU. Okay. Masuk SPHU lah. Sijil Pengurusan Haji dan Umrah. Masuk SPHU, belajar 3 bulan betul-betul. Jangan penting lah kena belajar betul-betul. Lepas tu graduate 2 hari graduation Betul. 2 hari. Dah keluar tu, adakah orang ni boleh jadi mutawif dah? Jawapan dia ya. Cuma berani tak berani je. Kalau berani jangan takut-takut. Kalau takut jangan berani-berani. Okay.
Siapa yang dah pergi umrah banyak kali, insya-Allah dengan izin Allah dia akan terus berani. Sebab dia dah biasa. Siapa yang belum pernah pergi umrah, dia yang orang tu yang ada takut-takut sikit kan, sebab yalah amanah kan nak bawa jemaah dan sebagainya. So jawapan saya adalah masuk kepada SPHU. Adakah anda MC akan dapat special untuk SPHU? Saya rasa ada special untuk MC manasik consultant dekat sini. Okay, next. Nombor 10. Okay, next. Okay, kawan berminat nak join merchant manasik. Okay, nak masukkan beberapa produk lah. Pada pihak manasik, apakah barangan yang sesuai nak masukkan dalam sistem dan platform manasik? Okay, semua orang tahu produk kita 3T. Training and services, travel and dan juga satu lagi trading. So apa yang beliau tengah tanya ni adalah tentang trading, iaitu ada merchant, ada vendor. Okay, kita sebenarnya nak bagi tahu kat sini, yang jelas, yang paling kita nak adalah semua produk yang berkaitan dengan umrah dan haji dan perkara-perkara di Tanah Suci. Itu dia. So bila saya cakap tu, anda faham lah tu. Kan? Kurta, ihram, apa je yang terfikir tu, kurma lah benda. Semua tu banyak. Kalau nak dapatkan lebih gambaran jelas, pergi dekat kedai-kedai umrah, barangan umrah haji ni, situlah semua tu. So kalau anda ada kenal sahabat anda ni memang dia ada syarikat, memang ni, silakan bawa kepada kita untuk kita sedikit tahu tentang syarikat ni dan boleh masuk, tak ada masalah. Dan untuk masuk dalam platform kita adalah percuma, tak ada masalah. So kalau anda memang nak tolong kawan anda tu, silakan, boleh masuk, tidak ada masalah. Okey, baik. Soalan nombor 8. Okay, seterusnya saya ada plan nak buat kalender marketing tool sendirilah. Dan saya ada design sendiri menggunakan nama manasik. Adakah dibenarkan untuk MC buat design sendiri ataupun perlu kelulusan daripada syarikat? Okey, so kita sebenarnya tak adalah strict sangat. Tetapi kalaulah anda nak buat, sangat dia lalukan. Nak buat tool sendiri, kalender, nak buat apa, boleh, tak ada masalah. Kita lalukan. Sekarang ni dunia global kan. Cuma kalau ada minta jasa baik untuk email dulu, untuk kita balas approve, itu lebih baik lah kan. Itu lebih baik. Sebab apa? Hanya satu sebab je. Kerana kita berada dalam industri yang ada dia punya perundangan di bawah MOTEC. Jadi kita nak cek adakah benda ni boleh menjadi isu kalau atau tak kan, itu saja. Tapi kita lalukan. Sebagai contoh, kalau kita ni dalam industri kesihatan, produk kesihatan, kita lalukan je. Stokis ejen nak buat. Cuma kenapa nak kena email dekat HQ? Sebab dalam Kementerian Kesihatan pun ada dia punya guideline kan, iaitu produk kita ni menyembuhkan. Matilah macam tu, tak boleh lah macam tu kan. Dia sepatutnya ingredient di dalam produk ini, iaitu apricot seed, memang membantu untuk dia boleh macam tu. Sama juga dalam MOTEC ni, pelancongan, terutama lesen ni adalah lesen umrah ni, dan juga lesen haji ada khasnya. So kita minta jasa baik semua MC untuk email je, dan kita just tengok macam tu. Kita ada okey, on, jalan, pergi buat, tak ada masalah. Okey, harap fahamlah kat situ. Okey, lagi. Okay. Nombor 6. Okay, Assalamualaikum Tuan Haji. Saya saudagar dan pembekal jualan per ekor puka lembu kambing. Soalan saya, adakah saya berpeluang nak masukkan produk ni dalam apps, dalam sistem kita? Okay, so pertama sekali, of course, semua MC kita lalukan kan. Sebelum jumpa peluang manasik, anda adalah apa? Macam insan ni adalah supply lembu dan kambing hidup tau. Kan, kambing hidup. So adakah berpeluang? Saya berpendapat, mungkin Ustaz Abdullah boleh jawab lebih detail. Saya berpendapat boleh, kerana dia berkaitan dengan korban kan. Korban dan akikah kan. Korban ada waktu-waktu tertentu, akikah sepanjang tahun. Jadi amat baik sekali lah untuk masuk ke dalam kita punya platform. Apatah lagi jika dapat
menjual dengan harga yang sangat berpatutan dengan market, lagilah orang akan support. Dan wajib bukan wajib lah kan cakap wajib pula dia cakap. Disarankan semua MC kita support MC kita punya produk lah kan. Kalau bukan kita support siapa lagi? Next. Okay, next. Nombor berapa tu Andi? Nombor 4. Nombor 4. Okay, dalam mengejar impian, seorang pasti akan bertindak pantas cepat untuk menjadi manasik manager. Level yang kedua kita. So, macam mana seorang MC dapat bertahan sekiranya ahli kumpulan yang memang ada 10 orang tu kita dah rekrut, tiba-tiba cari alasan nak tarik balik, nak tarik diri ataupun hilang dari radar. Okay. So sebenarnya untuk mengejar impian, itulah kita berbisnes. Dan bisnes yang paling baik adalah bisnes yang paling mudah, cepat dan murah untuk kita sertai. Apatah lagi kalau ia di dalam industri yang sangat dijunjung oleh agama kita kan, iaitu umrah dan haji. Okey, jadi kalau dia bawah dia ada 10 MC dan MC tu hilang kan? Tak ada. Kenapa mereka hilang? Kerana apa yang anda impikan dan apa mereka impikan tak sama. Nombor 2, adakah big Y di dalam hati anda? Ya, sebab tu anda all out. Tapi adakah anda tahu ada big Y di dalam hati hamba Allah 10 orang bawah anda ni? Mungkin anda tak tahu pun. Jadi saranan saya adalah kalau boleh ada kelas macam ni, bawah anda ada MC yang anda introduce, recruit, jemput mereka, pastikan mereka hadir. Pastikan mereka hadir. Kalau mereka nak berjaya, kena ada ilmu dan sentiasa update dengan produk-produk dan apa sahaja news daripada Manasik HQ. Dia macam inilah kesimpulan dia tuan-tuan. Kita ni kalau suami atau isteri ada anak sebagai ibu dan ayah, pasti kita ada satu janji, iaitu kita nak semua orang ni esok kita jumpa balik dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sama jugalah dalam bisnes ni. Kalau di dunia ni lagi sama juga. Kalau boleh kita nak semua pun berjaya dalam Manasik punya platform. Tetapi kalaulah kalau ada yang keluar dan sebagainya, itu bergantung kepada masing-masing lah. Kita tak boleh paksa orang. Tetapi akaun masing-masing akan ada setahun punya aktif. Kalau tak aktif setahun, maka akaun tu akan expired. Akaun MC tu akan expired. So at least janganlah tak aktif langsung. Tapi kalau nak berjaya yang aktif, lagi bagus kita lalukan. Nak tengok siapa leader sebenarnya yang sebagai MM. Ingat MM dia akan dapat 10%. Kalau dia capai syarat tu, dia akan dapat 10% daripada apa yang MC dapat. MC dapat 50%, dia dapat overriding 10%. Itu macam tu. Okay, so baik. Next. Okay. Nombor terusnya 1, 2, 3. Oh ya, ada hamba Allah ni tanya 3 soalan terus Dia tanya 3 soalan. Baca tolong. Okay, boleh. Soalan pertama, macam mana nak menjual, nak rekrut orang? Soalan kedua, dia lebih kurang sama, apakah ayat yang bagaimana nak close sale? Okay. Yang ketiga, apa yang harus kita buat bila mana prospek dia just blue tick ataupun dia just jawab terima kasih saja. Faham? Okay, macam mana nak jual dan rekrut orang? Okay. Sebenarnya dia ada 5S kat sini. Saya pernah cerita ke? Mungkin ada yang ingat, ada tak ingat. 5S. Aktiviti anda sebagai MC adalah 5S. Apa tu aktiviti? Aktiviti pertama adalah self-experience. Self-experience, pengalaman diri. Soalan saya kepada anda, dah buka ke apps kita tu? Dah register ke apps kita tu? Dah lah kan? Dah bayar jadi MC. Tapi dah buka ke? Dah tengok ke apa dalam tu? Kan? Sebab apa? Sebagaimana anda fikirkan apps tu dan produk-produk, tetapi anda sendiri adalah produk. You are the product. Bahasa orang putih kata, you are the product. So, kalau anda tahu tentang produk anda, maka lebih baik tanpa perlu pengalaman orang lain dikongsikan, pengalaman anda sendiri. Okay? Dan kalau nak pergi umrah, kenapa nak pergi dengan syarikat lain? Pergilah dengan kita punya app syarikat ni. Try lah kan servis kita dan sebagainya. Itu nama dia self-experience. Yang kedua nama dia
Schooling tu maknanya belajar. Nak berjaya kena belajar. Sebab tu majlis-majlis ilmu kita buat banyak. Tak ada siapa pun boleh persalahkan manasik satu hari nanti. Saya nak berjaya tapi dia tak ajar satu apa pun. Kan? Ajak masuk jadi MC, lepas tu tak ada kelas, tak ada ni, tak ajar, tak nak bimbing, dorong. Tak ada siapa boleh salahkan. Kelas kita, ya Allah, banyak. Yang terbaru ni, Fahmi, Manasik HQ baru lancarkan hari ni kan. Nama dia Open Day MEP. Manasik HQ Open Day. Maknanya Open Day ni, pendek kata, bahasa pasar dia datanglah. Nak tanya apa-apa, nak tahu apa-apa, nak ni, datang ke office hari Rabu pukul 10 sampai 12. Team, dedicated team memang. Kita bulan ni kita tambah 4 ke 5 orang dan majoriti tu di bawah Cik Zulfahmi kita lah. Jadi datang, belajar kan, nak berjaya kena ada ilmu. So yang kedua schooling, yang ketiga sharing. Kita jangan fikir nak menjual ni tuan, puan, nak recruit. Sharing tu berlaku ke tak? Dalam social media boleh, dalam WhatsApp business, bahkan di mana-mana tengah mengisi minyak, boleh je sharing. Sharing lah apa-apa yang anda nak sharing berkenaan dengan manasik. Okay. Lepas tu baru berlaku S yang keempat. Nama dia selling and sponsoring. Sponsor maksudnya recruit. Bila anda dah ada self experience, dah ada ilmu, schooling, dah sharing banyak, baru berlaku. Sekarang ni, saya nak tanya hamba Allah ni, dia dah buat belum 3S yang pertama tu? Dia tanya yang keempat ni dah. Sekarang belum 4. Ni kadang-kadang saya sedikitlah nak menegur bukan apa pun kita semua ni. Orang kita kadang-kadang nak cepat je kerja. Sebab tu laku produk putih. Sebab nak cepat putih. Sebab tu laku sangat produk-produk yang macam-macam nak cepat ni. Tapi nak berjaya kena ada proses, tuan-tuan. Yang keempat baru. Yang kelima adalah service after sale. Bila orang tu dah ambil dengan kita, macam sekarang berlaku pembelian dan sistem. Orang beli ni, beli tu. Ada tak kita bila dapat komisen ujrah tu kita cakap, siapa yang beli ni kan? Tengok, Datin Sofia yang beli kan? Ada tak kita mesej dia kan? Datin, terima kasih. So, benda-benda ni yang sebenarnya yang kita kena improve lah, teman-teman. 5S tu, ingat 5S. Ayat yang bagaimana untuk dapat close sale? Ni kena buka kelas ni. Hari ni Q&A je. So, nak close sale, sharing daripada hatilah. Saya selalu cakap 3B, ingat ni. Kita buat jadi manasik konsultan lillahi ta'ala. Nak buat bisnes ikut sunnah Nabi SAW, cari rezeki halal demi keluarga kita sayang. Niat. Lepas tu 3B. Nak bantu orang, nak memudahkan urusan jemaah, nak berkongsi, dan nak beri manfaat. InsyaAllah close sale. Close sale. Sale akan berlaku sekiranya anda buat seperti apa yang saya beritahu tadi. Kan, niat nak bantu orang, nak berkongsi, beri manfaat. InsyaAllah close sale. Sebab apa? Sebab kita berkongsi daripada hati. Yang ketiga, apa harus kita buat dengan prospek yang hanya blue tick atau jawab terima kasih. So, apa yang kita nak buat? Bila prospek hanya blue tick, saya cadangkan, masuk dalam bilik, kunci, tutup lampu, menangis dekat bantal tu. Menangis, kecewa. Kan, biasalah tu. Kan, biasalah. Orang benda-benda yang baru ni, banyaklah persoalan dan pertanyaan. Manasik belum popular lagi. Lagi setahun, 2 tahun kalau popular esok, orang yang cari kita, orang yang cari awak. Sekarang ni tuan-tuan perempuan, kita kena buat kerja lebih sikit. Kan saya cakap itu. Bila sesuatu projek yang baru, kita seperti moyang kita dulu, tu, hutan tu kita tebang, betul? Tebang hutan. Untuk apa? Untuk anak nenek moyang. Moyang ni buat sebab untuk cucu cicit dia. Lepas tu moyang ni tanam pokok durian. Untuk apa? Bukan untuk dia makan. Dia tak sempat makan pun, dah meninggal dah. Untuk anak cucu cicit. So sekarang ni, anda ni moyang. Memang ada cabaran. Sebab tu HQ aktif nak bantu anda. Kalau ada cabaran, terus bagi tahu kita. Setiap cabaran kalau kita selesaikan dengan solusi yang terbaik, insyaAllah ada rezeki di sebaliknya tu. Okay? So, biasalah tu, blue tick dan sebagainya. Ingat, saya sekali lagi ulang, 3B, dan dengan prospek, jangan nak menjual, tetapi yang saya dah bagi tahu 3B, dan kita tolong permudahkan urusan dia, tolong assist dia. Macam kita ni, mutawif. Apa kerja mutawif? Nak assist orang. Apa kerja konsultan? Nak consult orang yang terbaik, bagi solusi yang terbaik. Bukan kita nak jual, bukan. Kita nak bagi solusi yang terbaik. Tapi jualan akan berlaku atau tidak?
automatik dia juga akan berlaku di atas apa yang telah kita niatkan dan usahakan sebentar tadi. Wallahu alam. Ada lagi soalan? Okey, kalau daripada ni kita dah tak ada soalan. Okey, daripada ruangan chat ada 2 soalan saya perasan. Hmm. Okey, daripada ruangan chat yang pertama, okey, kalau produk hartanah boleh ke masuk dalam platform manasik? Produk hartanah. Okey, produk tanah tu luas lah kan. Ada rumah, ada tanah, ada apa ni, komersial. Adakah sesuai masuk dalam? Okey, secara sepintas lalu tanpa perlu didalami, tak sesuai. Sebab saya cakap tadi kan, apa sahaja produk servis berkaitan dengan tanah suci umrah haji. Jadi kalau secara first layer tak sesuai lah. Kan? Tetapi kalau boleh relatekan dengan apa saya cakap tadi, macam mana harta tanah ni boleh direlatekan dengan urusan jemaah umrah dan haji dan di tanah suci, maka dia boleh jadi sesuai. Jadi kena fikirkan apa sebenarnya angle mana yang boleh ni. Okey? Baik. Yes. Okey, soalan seterusnya, okey, dekat ruangan chat kita. Ada banyak package umrah dalam sistem. So macam mana nak buat sale, cari jemaah untuk package atau kita jadi mutawif untuk package tu. Permohonan jemaah melalui kontak package atau melalui kita. Faham? Kat ruangan chat kita. Okey. So kalau anda adalah macam orang yang tanya ni, dia juga adalah MC, dia juga adalah mutawif, tak silap saya dari segi soalan ni. Sebenarnya terpulang kepada anda. Dia ada banyak cara. You jadi mutawif untuk apa? Untuk package tu, itu kena deal dengan manasik HQ lah. Kan? Tapi kalau you nak promote, sebenarnya minta maaf siapa yang tanya ni, mungkin anda tak datang lagi sesi dengan Encik Din hari tu. Kita punya developer. Sebenarnya nak promote tu senang je teman-teman. Kita buat sistem ni daripada umur 12 tahun ataupun 10 tahun sampai umur 90 tahun pun boleh pakai, insya-Allah. Tak ada masalah. Senang sangat. Kongsi link tu je. Link tu kongsi dengan orang. Package mana itu ikut anda lah. Anda rasa sekeliling anda ni, keluarga, kawan-kawan office atau jiran atau jemaah masjid, diorang sebenarnya level mana? Sebagai contoh, kalau saya di tempat yang biasa-biasa, mungkin nak package yang agak ni sikit kan, ekonomi sikit ke contoh. Kalau contoh Bukit Jelutong atau Bukit Antarabangsa yang geng subuh macam Jumaat tu kan, Alif Sata tu kan. Masjid tu ada lift weh. Banyak orang dia tu, orang yang level M40, T20 tau. So kalau satu package bernilai 10,000 tak ada masalah, murah dah tu bagi dia orang. Kan? Jadi ikut mana yang anda selesa. Kalau anda yang bertanya tu level 5 series, itu tak ada masalah lah. Tapi kalau dalam ni ada yang umur 21 contoh kan, itu mungkin nak level mana kan. Tetapi mungkin dia ada mak saudara yang ni atau ni. Tengoklah. Ingat, mulakan dengan hot market dulu. Mau hot market siapa? Family. Hot market siapa? Saudara. Mula dengan hot market dulu. Sebab duit orang kumpul. Nak pergi umrah tu, orang plan. Siapa je yang nak tolong dia, konsult dia tentang umrah? Kita lah. Dan seterusnya baru warm. Warm ni mungkin kawan-kawan office dan sebagainya dan sebagainya. Sebenarnya kan, saya nak bagi tahu satu benda lah yang siapa belum bermula apa-apa dengan manasik. Sebenarnya, kalau you fikir baik betul-betul, ada beberapa industri je yang sebenarnya tak susah langsung kalau kita nak buat. Antaranya industri ni. Industri yang tak susah nak buat adalah industri kalau kita nak promote, atau contohnya berkaitan dengan telco, keperluan. Berkaitan dengan pendidikan, keperluan. Berkaitan dengan baby, keperluan. Orang sanggup belanja. Berkaitan dengan apa lagi? Berkaitan dengan pakaian, keperluan. Berkaitan dengan apa lagi? Ni umrah haji pun keperluan. Orang memang kumpul duit. Orang memang nak pergi dengan siapa je, tu je. Siapa yang buka mulut nak tolong dia orang. Itu je sebenarnya, jangan risau. Sebenarnya mudah je dengan izin Allah Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala.
Saya tak cakap susah, saya tak cakap terlampau mudah, tetapi kalau ada faham, ada ilmu, ada kesungguhan, mudah saja, insya-Allah. Wallahualam. Ya, baik tuan. Soalan seterusnya, okey, ada salah seorang MC kita dah jadi MC dan juga dapat tawaran sebagai mutawifah satu travel agency ni lah. Hmm, Jadi macam mana? Mohon Tuan Jimran beri cadangan. Yang pertama, yang kedua atau dua-dua sekali? Jap, sorry. Cadangan apa tu? Cadangan dia, okey, dia dah jadi MC. Hmm. Okey, yang kedua dia dapat tawaran jadi mutawifah dalam satu travel agency ni. Okay. Jadi macam mana? Yang pertama, yang kedua atau dua-dua sekali jalan? Faham, faham, faham. Okey, so dia sebenarnya beginilah kalau anda dapat jadi mutawifah dengan satu travel agency, apa arrangement anda dengan syarikat tersebut? Adakah dia memberikan dalam bentuk upah atau komisen atau dalam bentuk gaji basic? Kan? Gaji basic. Kalau ada gaji basic, bermakna anda bekerja dengan syarikat tu. Kerjaya anda lah. Macam ada MC-MC lain dalam ni. Dia dulu, dia sekarang siang tadi dia cikgu. Dia jual nasi lemak depan rumah. Ada yang dalam ni yang engineer. So maknanya dua-dua lah. Kalau dia bayar gaji basic. Kan? Pada saya dua-dua lah. Why not kan? Saya boleh buat kat situ, tetapi saya juga boleh promote. Sebelum ni, kalau mutawifah, dia hanya fokus satu company je. Package company je dia promote. Tapi zaman sekarang, kan saya cakap awal tadi, dah global, dah terbuka. Tak ada masalah kalau company you tak ada package yang dalam manasik, boleh promote kat manasik punya juga. Dia tidak kata saya dah buat company ni, saya tak boleh buat benda lain. Tidak. Cuma janganlah sama package dengan company you. Faham maksud saya? So kalau ada gaji, dua-dua. Kalau tak ada gaji, istiarah lah senang. Kan saya cakap manasik kan bias pula. Kan? Istiarah lah senang. Tapi kalau saya jadi anda, saya buat manasik lah. Sebab manasik ada semua package syarikat daripada berbagai di seluruh Malaysia. Okay. Okey. Seterusnya daripada Tuan Salmi. Daripada Tuan Salmi sekadar bertanya untuk takaful pula macam mana dan juga plan khairat sesuai ataupun tidak untuk masukkan dalam sistem kita. Faham? So, untuk takaful Ya betul. Takaful uh, khairat. sebenarnya rasa-rasanya sesuai tak dengan tanah suci dan juga umrah haji? Sesuai tak? Jawapan dia, kalaulah takaful tu untuk jemaah tu cover dekat sana sama, sesuai lah. Kalau khairat tu sendiri, adakah sesuai untuk ke sana? Mungkin sesuai kalau boleh relate. Macam hamba Allah yang sebelum ni tanya, sama je. Kalau boleh relate kan, macam mana boleh membantu jemaah-jemaah ni kan di tanah suci, umrah haji dengan mereka mendapat satu peace of mind. Otak mereka clear dengan apa yang mereka tinggalkan di Malaysia. Maknanya sesuai lah tu. Faham kan? Dia jangan sesuatu servis atau produk tu tak sesuai langsung. Kan? Contohnya, ni minta maaf kepada yang ni. Contohnya ubat kuat lelaki dan perempuan kan. Adakah sesuai? Kan? Ni kes sebenar saya just highlight dalam coaching ni. Kok mana nak sesuaikan tu? Tak ada penyesuaian kat situ. So tak bolehlah masuk kan? Tak bolehlah masuk. Kita tak nak platform kita ni jadi macam platform lain kan? Kalau nak beli apa-apa, baik beli kat platform lain. Dia campur semua benda di dalam tu. Kita hanya nak fokus kepada urusan haji umrah di tanah suci dan sebagainya. Itu saja buat masa ini. Okey? Jelas? InsyaAllah. Baik. Okey, soalan seterusnya daripada Tuan Nazarul Syam. Malam ni kita ada 65 orang. Sekiranya tuan-tuan ada Alhamdulillah. soalan Ya pun tak ada Allah. masalah. Bagilah kejayaan pada Boleh dia tanya. orang ni semua. Okey, Bagi insyaAllah. kesihatan kepada kita. Bagi kejayaan dunia akhirat. Ya Allah. Amin. Amin. Majlis ilmu ni. Kan? InsyaAllah. Baik. Next. Ada lagi tak? Ada dia. Okey, soalannya. Macam mana nak hilangkan rasa risau setiap hari sebab sejak jadi MC sambilan saya masih belum dapat lagi rekrut ahli kumpulan. Okey, dalam masa terdekat saya sedang buat iklan dalam sosial media dan juga bentuk stiker ditampal beberapa tempat termasuk iklan dekat motor apa semualah. Okey, saya ulang sekali lagi teman-teman, pegang betul-betul benda ni. Jangan, saya ni pengalaman dalam industri macam ni dah 24 tahun. Saya siang-siang saya coaching founder-founder produk
sebagainya, yang buat ejen, stokis. Okay, saya nak beritahu anda macam ni. Apa yang saya share ni adalah pengalaman pengamatan, bukan ilmu teori atau retorik. Betul-betul punya. Saya dengar betul-betul. Sekali lagi saya ulang. Tugas anda sebagai MC adalah yang tadi 5S tu. Pertama tadi tu self experience. Masuk apps, try semua, buat order kecil-kecil dulu, beli. Lepas tu ada orang nak umrah keluarga kita, kita beli dalam tu, self experience. Yang kedua, schooling, belajar. Sebab risau kenapa? Kenapa kita risau? Kita risau sebab kita belum tahu penuh tentang sesuatu tu. Setuju tak? Kita risau sebab kita tak tahu. So sebenarnya kita kena schooling, belajar. Yang ketiga, sharing. Kena banyak. Sharing dia dah buat tadi. Nampak? Bagus. Yang saya tanya soalan dia dah buat. Dia buat stiker lah apa tadi dia cakap. Tapi dia langkau nombor 3 tu. Nombor 1, nombor 2 tu. Nombor 4, barulah selling atau sponsoring, recruit. Baru berlaku. Dia tak boleh. Ni saya cakap sekali lagi. Orang-orang kita ni terus nak pergi. Macam mana saya nak recruit? Dia kena pergi balik step belakang. Apa niat kau? Allah Ta'ala buat bisnes mengikut sunnah Nabi SAW. Cari rezeki halal demi keluarga yang sayang. Setiap langkah adalah ibadah. Kalau mati, syahid kecil, insyaAllah. Ini bukan saya cakap. Ini ulama' cakap. Lepas tu niat apa? 3B. Apa tu? Bantu. Betul-betul nak bantu orang. Macam mana nak bantu orang? Betul-betul nak bantu, maknanya kita betul-betul cari maklumat tu semua, sampaikan pada makcik kita ni. Lepas tu berkongsi. Ingat, berkongsi bukan nak menjual. Sebab tu ramai orang stres. Sebab dia nak fikir nak menjual. Dia fikir berkongsi. Yang ketiga, beri manfaat. Niat. Beri manfaat macam mana? Kita ada ilmu, kita beri manfaat. Kita ada peluang, kita beri pada orang. Beri manfaat. Lepas tu tengok 5S tu. Step by step, back to basic. Teman-teman, jangan langkau buat. Siapa malam ni yang dengar saya punya sharing ni dan dia kata, okey lah, aku nak try back to basic lah. Tak boleh nak langkau-langkau terus. Ikut apa je yang Tuan Imran ni cakap. InsyaAllah orang ni akan rasa kemanisan usaha tu sendiri. Dan Allah akan bagi orang join sebagai MC. Akan ada terjual ini dan itu. Dia mesti bermula dengan tadi tu. Okey? Baik. Baik, insyaAllah. Okay, setakat ni belum lagi soalan seterusnya. Belum lagi. Belum Kalau lagi. belum ada soalan, bermaksud 2. Pertama, Allah sangat sayang dengan anda. Kan? Anda cerita je orang join. Anda cerita je orang beli. Tu tak ada soalan tu. Yang keduanya, anda memang tak buat bisnes ni betul-betul. Tak ada soalan. Tak lalui cabaran, mana ada soalan. Tiba-tiba masuk je. Ada tak soalan? Masuk. Tanyalah apa-apa. Kan? Lah, tuan-puan boleh kalau nak buka mic, dipersilakan juga. Saya minta maaf tuan-tuan. Saya bukan nak cakap apa-apa. Siapa tu? Salam. Ya. Assalamualaikum. Ya, Salam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Rozak. Saya kurang sekadar nak dengar. berkongsi pengalaman. Silakan Okey. Puan. Hajar. Dengar? Silakan dengar. Saya sekadar nak berkongsi pengalaman. Silakan. Saya adalah pada PHU intake yang ke-6. Tahniah. Dan sekarang saya tak dengar. Dengar. Okey. Kita boleh bermula untuk dapatkan package menjual package umrah tu, kita boleh bersembang dengan ahli keluarga kita dulu. Bila dengan ahli keluarga kita, kemudian kita balik pada kawan-kawan dan daripada mulut dia orang ni akan tersebar. Macam apa yang saya buat sekarang, saya pada keluarga dulu. Benar keluarga dia macam adik-adik saya cerita pada kawan-kawan dia. Dan sekarang maksudnya dalam kampung tu dia orang dah tahu saya adalah salah seorang untuk mengetahui Pak untuk saya dengan Kaswah Travel. Alhamdulillah. Lepas tu satu lagi saya spendkan sedikit duit saya untuk bila Kaswah yang travel saya ambil agent ni, dia ada package yang menara jam, ada package yang ekonomi. Okey. Saya ambil spend sikit duit saya tu, saya pergi yang baru-baru ni saya pergi macam mana saya nak rasa kalau package ekonomi yang ekonomi kan self experience tu. Betul. Sebelum ni saya pernah pergi di Menara Jam, Sofa Tower tu kan. Yang ni saya duduk di bahagian saya kata Aziziah lah, itu lebih pada Aziziah lah.
tepi istana. Jadi saya Ya. tahu macam mana kalau saya nak cerita dengan dia orang, saya tahu hotel mana walaupun agak kata-kata jauh dalam 300 ke 350 meter, tapi perjalanan itu mudah sebab dia terus sampai masuk ke pintu masjid kan. Ya, betul. Saya duduk di Ajiat dan juga belah Misfalah. Jadi saya dari situ saya cerita, saya kongsi pengalaman saya. Bagaimana mana-mana tempat yang ni lah. Kalau kata jauh, saya kata insya-Allah kita boleh jalan lagi kalau jauh. Kalau nak dekat, kita pergi yang Menara Jam. Berapa tu, itulah Puan? pengalaman saya. Berapa harga dia? Ya? Berapa harga dia yang Aziziah tu, berapa harga dia? Package tu. Aziziah package tu 7850. Bila pergi? Bila baru balik ke apa? Yang saya pergi, saya balik 30 Disember. November baru ni. Oh, Alhamdulillah. So semua best kat sana, Alhamdulillah. Semua bagus Alhamdulillah. Bagus, Alhamdulillah. Sebab berdasarkan pada package ni, dia full board. Kemudian makanan di Aziziah tu, kira hotel Sunut Ajiat tu, dia selera Malaysia. Dia gunakan Ibtisam Catering kan. Jadi tak ada komplain daripada jemaah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Puan Hajah. Terima kasih. Terima kasih. Okey, tengok Okey, sangat menarik apa yang beliau kongsikan. Apa yang beliau kongsikan sebenarnya apa yang saya cakap tadi. Pertama tadi hot market family tu. Nampak tak caranya? Lepas tu self experience as yang pertama tu. Dalam ni mungkin ada orang cakap, macam mana saya nak pergi, duit pun saya tak ada. Janganlah fikir macam tu. Kenalah self experience tu, niatkan betul-betul. Tapi kalau belum saya nak tanya, adakah pada peringkat awal seorang salesman Mercedes, dia jual kereta Mercedes, dia naik ke office dia tu naik kereta Mercedes? Adakah begitu? Tidak. Masa dia mula-mula kerja Mercedes tu sebagai salesman, dia naik kereta nasional je. Tapi dia confident dengan produk tu walaupun dia belum pergi, dia betul-betul self experiential tu. Faham tak maksud saya? Saya tak nak ada dalam ni orang bagi alasan kan. Boleh lah kan, ajar tu duit ada, saya macam mana tuan? Ini orang yang bagi alasan. Kan? Niatlah. Nanti kita hanya visualize, nanti Allah izinkan. Kan? Dapat pergi. Terima kasih Puan. Thank you very much. Mengukuhkan lagi apa yang saya cuba sampaikan pada malam ini. Terima kasih. Ada tak soalan? Ada. Ada daripada Puan Zubaida. Okey, boleh ke kalau nak dapatkan personal coaching? Siapa? Personal coaching siapa? Saya? Tak payahlah. Kita ada saya, ada Tuan Safian, ada Ustaz Abdullah, semua ada Fahmi. Kita ambil free-free je kan, kita tak payah. Sebab saya kat luar, saya tak nak cakap lah kat sini kan. Tapi kat luar sejam 4 angka dengan izin Allah. Tapi saya coaching founder-founder produk je perempuan. Tuan-tuan. Okay, tak payahlah kot. Tanya je Fahmi apa-apa. Kan nak tahu apa persoalan. Nanti kita akan tolong jawabkan walaupun malam macam ni tak ada. Hari-hari yang akan datang kita tolong jawabkan. Saya suka tau kalau tuan-tuan, perempuan tanya banyak soalan. Kenapa tau? Sebab saya tahu anda sedang berusaha dan Allah bagi cabaran. Dan kita bagi jawapan, anda selesaikan cabaran, Allah bagikan rezeki tu. Yang saya tak suka tu, bukanlah tak suka. Maksud saya, dia hadir. Tiap-tiap kelas dia ada. Tapi dia tak tanya soalan langsung. Tapi itulah, mungkin dia buat, mungkin dia tak buat. Wallahu alam kan. Itu lagi rugilah dia kan. So ilmu ni mesti amal. InsyaAllah tuan-tuan. Baik. Melainkan kalau anda ada produk lain, cerita lain, sembang tepi tu, itu bagi tahu kat Cik Fahmi, Zulfahmi. Itu lain. Okay, insyaAllah next daripada Tuan Tajuddin. Jika ada prospek berkaitan produk korban, adakah MC wajib bawa ke HQ untuk penerangan dari pihak HQ? Kalau prospek nak beli produk korban? Berkaitan produk korban daripada Tuan Tajuddin. Mungkin Tuan Tajuddin boleh elaborate sikit. Okay, tapi kita pergi kepada next soalan dulu. Bagi tip back to basic tu, adakah dari semua sudut? Agak keliru juga nak mulakan. Saya pun baru nak bermula. Mohon bantu beri pencerahan. Okay, tip back to basic ni, saya rasa semua orang tahulah. Ataupun kita kadang terlupa bila kita nak melangkah tu. Sebenarnya, first of all, innamal a'malu binniyat, niat lah.
kita buat ni, saya cakap tadi kan, redha Allah Ta'ala, buat bisnes ni ikut sunnah Nabi SAW, cari rezeki halal ni untuk keluarga yang kita sayang. So setiap langkah kita jihad kecil, ibadah kan. Cuba kita niat. Dah. Tuan Rahim dah start dah. Itu yang pertama. Dah niat, dah settle. Yang kedua, tanamkan dalam hati, kita tak menjual. Dengar walaupun saya ni dalam sales, ajar orang pasal sales, tapi akhirnya bila saya dah faham, kita tak menjual pun. Kita tak nak menjual. Yang kita nak adalah 3B tadi. Kita nak bantu orang. Kita nak berkongsi. Kita nak beri manfaat. Tadi Hajah tadi tu, kalau you dengar suara dia, bukannya orang yang terror sale sangat pun. Saya dengar suara pun saya tahu. Orang yang dia ada 3B tu. Dia nak bantu orang, dia nak berkongsi, nak beri manfaat kan. Tadi tiba-tiba kita tak, ni Q&A. Mana boleh ada orang berkongsi? Ni kan sesi Q&A. Tiba-tiba beliau nak berkongsi. Nampak tak? Benda tu ada dalam diri beliau. Sebab tu beliau akan berjaya punya. Dengan izin Allah. Pasti. Dengan izin Allah Ta'ala akan berjaya punya. Sebab tu kita kena ada niat bantu orang. Nak berkongsi, beri manfaat. Tu nombor 2 dah. Tuan Rahim. Dah 2 dah. Nombor 3. Malam ni 3 saya bagi. 5S tu. Self experience. Buka apps. Masuk. Fahamkan semua. Pergi schooling, setiap majlis ilmu masuk, salin, buat buku manasik, ilmu manasik aku, bisnes manasik, buat salin. Saya nampak dalam video ni ada yang salin. Tu kita akan guna balik. Schooling, lepas tu sharing, banyakkan sharing. Social media, apa, so sharing macam tadi. Kan? Lepas tu baru berlaku selling dengan sponsoring, recruit. Dia tak boleh nombor 4 jadi 1, tak boleh. Back to basic kan? Nombor 5, service after sale. Bila orang dah ambil dengan kita, terima kasih. Alhamdulillah, saya doakan semoga perjalanan umrah ni buat service after sale. Ramai orang tak buat. Dia dah buat close sale, dia dah tinggalkan orang tu. Okay, wallahualam. 3 dah ada Baik. Okay. Untuk ada beberapa soalan teknikal, tak apa, nanti insya-Allah daripada Tuan Aslam, Puan Salimiyah, dan seterusnya Puan Nur Zoh. Okay, tentang link tak boleh buka, okay, macam mana nak buat apa jualan dekat grup WhatsApp, dan juga nak edit kupon apa semua tu tak ada masalah insya-Allah. Kami dah kongsikan daripada pihak HQ buku manual asas kita. Alhamdulillah. Boleh tengok buku tu insya-Allah. Dan juga itu video. ambil masa tu nak buat tu, tolonglah teman-teman. HQ kita dah buat, diketuai oleh Cik Zulfami kita ni. Tolonglah, kita nak berjaya ni kena ada ilmu lah. InsyaAllah. Saya selalu alukan anda punya soalan. Kita ada lebih kurang dalam 7 minit lagi. InsyaAllah Tuan Imran, boleh tak kalau saya nak invite balik Puan Roziah Kasim kita yang tadi bercerita tadi, sedikit sesi sharing daripada Puan Roziah. Sebab apa? Okay, untuk pengetahuan Tuan Imran dan juga yang lain-lain, musim haji lepas, okay, Puan Roziah kita buat jualan produk-produk badal haji dan sebagainya lah, dan dapat close 6 orang, dan jumlah jualan Puan Roziah 10K sebenarnya. Alhamdulillah, hari ni Puan Roziah ada. Kalau insya-Allah Puan Roziah, tadi saya ada chat, boleh Puan Roziah kita share sikit macam mana sebenarnya Puan Roziah mulakan tadi. Sampai 10K, sampai 6 orang. Saya ceritalah sedikit. Saya adalah pesara guru. Bila dah pesara, saya cari satu apa yang saya boleh buat untuk bantu kawan-kawan kita, sebab ramai antara rakan-rakan saya. Nampak? Bantu ayat dia. Bantu. Ya. Dia pesara tapi dia belum lagi menunaikan haji. Ada yang meninggalkan tapi belum sempat lagi untuk menunaikan haji dan umrah. Jadi dari situ dalam hati saya nak bantu dia orang. Nak bantu sebab pengalaman saya pergi haji pun 2011, saya nak bantu sebab saya tu satu bilik 7 orang dan kebanyakannya berumur 60 ke atas, dan masa tu saya lah yang paling muda. Jadi saya bantu dia orang lah, macam kita ambil sarapan pagi, bawa dia orang ke masjid. Masa tu haji saya jauh 1 kilometer jalan di Belah Misfalah.
Ya. Tapi alhamdulillah Miss Fala tu jalan dia jalan lurus, jalan bukan jalan berbukit. Ya. Alhamdulillah semudah untuk dia orang. Itu cara Alhamdulillah. saya lah. Kalau macam contoh salah tu, jadi dari situ saya dalam hati saya nak bantu kawan, mula-mula bantu ahli keluarga dan kawan-kawan. Lepas tu saya ambil SPHU Hmm. yang saya batch yang ke-6 lah tak silap. Ya. Lepas tu dari situ saya bila jumpa kawan-kawan, cikgu-cikgu sekolah mana yang kawan saya, dia kata, akak buat apa sekarang? Akak belajar. Berkongsi dah tu. Saya consider lah, saya ambil CJ ni. Okay, apa yang ada dekat Zantuk tu kan? Saya kata ada badal haji, ada badal umrah, ada akikah. Dia cakap macam tu. Kebetulan salah seorang kawan saya tu ada 3 orang ahli keluarga dia meninggal. Dia kata, Kak boleh tak nak buat badal haji? Saya cakap okey, boleh je. Jadi dia 3 orang. Lepas tu sepupu saya bila dengar saya cerita yang belajar tu, dia untuk arwah suami dan untuk anak dia. Lepas tu last sekali sepupu saya lah. Dia last sekali dia kata dia nak cari badal haji. Nak buat badal haji untuk arwah ayah dia. Tapi tak betul. Sekali suami saya tu akak tu cakap dia buat untuk badal haji. Tu dia terus kontak saya lah. Dari situlah sebenarnya saya lebih pada mulut ke mulut lah. Daripada mulut anda. Dan satu lagi. Satu lagi beri manfaat. Cepat bagi contoh. Apa yang beri manfaat? Fajar beri manfaat. Yalah, jadi dari situ satu lagi saya gunakan social media. Contohnya saya punya WhatsApp. Saya gunakan saya punya Facebook. Dahsyat lah cikgu. Cikgu dahsyat cikgu. Ya. Dahsyat lah cikgu. WhatsApp. Saya gunakan grup sekolah saya. Cikgu-cikgu sekolah saya main masukkan je. Jadi kalau dia orang rasa dia berminat, dia terus kontak saya. Alhamdulillah. Yang akan datang ni insya-Allah haji akan datang saya dah ada. Dapat orang tu kontak saya. Dia dengar dia kata saya buat badal haji dan saya pastikan saya alhamdulillah masa badal haji yang lepas pun kita ada cerita yang kata bedal haji semua kan. Alhamdulillah yang mana dengan AMTC ni saya dapat ni masing-masing ada cenderar hati yang dapat dan masing-masing dapat gambar yang saya nak pastikan sama ada dia bedal haji atau badal haji. Saya nak pastikan setiap yang buat badal haji dengan saya tu dapat itu wallahu alam lah kalau kan. Tapi memang gambar yang diberi ada orang yang berbeza. Kan yang nak buat badal haji untuk seorang je kan. Jadi dapat gambar yang orang yang berbeza. Jadi saya cakap dengan dia orang dia kontak saya kontak dia orang balik, saya kontak dapat tak ni kan. Okey, dia kata okey dah dapat. Cenderar hati dah dapat dah. Itu saya untuk bila selepas buat badal haji tu. Lagi semangat lah, lagi semangat, lagi yakin. Lagi yakin, lagi semangat. Terima kasih. Terima kasih cikgu Hajar. Terima kasih. Terima kasih cikgu Hajar. Thank you very much. Okey, memang tahu tak? Awak tak perlu cakap pompang-pompang pun, tak perlu terrace sales pun. Tak perlu hebat cakap macam Zulfahmi pun, tak perlu. Awak just berkongsi daripada hati macam tu, ikut balik apa yang saya sama je. Sama je teman-teman, tak ada rocket science, tak ada rahsia terbesar, tak ada. Jadilah orang yang suka berkongsi, bantu orang, berkongsi, beri manfaat. InsyaAllah Allah bagi je rezeki tu. Bayangkan rezeki nak cari satu badal haji pun payah. Allah bagi dekat cikgu ni 3 terus. Nah, satu family 3 ambil. Satu ni pula sepupu 2 ambil. Lepas tu orang ni pula call tiba-tiba ambil. Macam tu je. Nampak tak? Ini namanya apa? Ni kita kena belajar sama-sama. Bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Masya Allah. Masya Allah. Menjemput rezeki. Kita ni penat cari rezeki. Kan? Tapi cikgu ni, Hajah ni dah Masya Allah. Menjemput rezeki. So, mudahan malam ni ada benda yang besar dah belajar. Cuba pelan-pelan ubah tentang cara diri buat bisnes dengan manasik. Dan mungkin sesi akan datang anda yang berkongsi pula. Kan? Malam tu saya dengar, saya mula-mula macam ya ke betul. Saya pun cuba je lah kan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Taala. Kan? Betul. Betul. Okey, ada lagi soalan terakhir? Tak ada lagi. Yang saya tengok tak sabar nak hadir untuk offline induksi 6.0.
Nak pergi HQ, nak belajar teknikal, sangat-sangat dialukan, insyaAllah. Hmm. Okey, alamak, soalannya panjang boleh Tuan Haji Imran daripada Tuan Haji Harun kita. Hmm. Okey, dari pengalaman umrah haji yang lepas, dapati ramai dalam grup jemaah saya yang mengalami kejang otot, saraf, banyak berjalan. Saya bantu jemaah yang baru nak pergi umrah dengan membekalkan produk roll-on minyak terapi. Alhamdulillah, rasa lega. Okey, soalan. Bolehkah produk minyak terapi ni dikongsikan dalam manasik? Nah, so adakah menepati apa yang kita bincangkan pada awal tadi? Jawapan dia ya. Boleh lah, tak ada masalah. Masukkan. Ya, betul. Kena semangat. Nak berjaya kena semangat. Dia tak boleh tak semangat. Kena semangat insya-Allah. Baik. Jadi teman-teman insya-Allah kadang-kadang benda yang simple tu kita biasa dengar tapi kita tak buat lagi. So pesan saya adalah walaupun apa yang kita kongsikan pada hari ini benda yang simple-simple je, walaupun anda dah pernah dengar dah pun, tetapi saya mencadangkan buatlah. Buat berikan peluang kepada diri buat, terutama pada mereka yang tercacari. Orang yang gaji besar apa semua dia tak jadi MC betul-betul sungguh-sungguh, tak apalah gaji dia besar. Kan? Tapi orang yang tercari-cari 2024 nak buat apa ni kan? Baru kena buang kerja, syarikat gulung tikar dengan suami dah tak boleh nak proceed. Apa nak buat? Cuba buka hati anda untuk menceburkan diri secara sungguh-sungguh, secara berkomitmen dalam industri ini insya-Allah. Dengan adanya seperti insan-insan seperti yang akan guide, insya-Allah lah kalau orang lain kumpul 100,000 dalam masa 6 bulan ke ataupun 7 bulan ke, kita pun adalah peluang untuk mengubah kehidupan keluarga kita. Teman-teman, industri ini sangat besar dan anda tak tahu apa yang saya dan kami tahu, apa yang sedang berlaku, yang ramai orang belum nampak lagi. Tapi percayalah, apa yang akan berlaku ni, dia akan meledak dengan izin Allah Ta'ala dengan apa yang telah Saudi buat dan sebagainya. Jadi siapa yang betul-betul nak, ini cerita dunia sikit lah minta maaf. Siapa betul-betul nak jadi ratus ribuan, nak jadi jutawan IT, jutawan iman taqwa, inilah tempat dia sebenarnya. Tak payah buka travel agency mahal, tak payah invest besar-besar, hanya bersama kami buat betul-betul 3 tahun. Buat betul-betul 3 tahun. Kita tengok kat mana kita semua kalau panjang umur. Kan? Dulu coaching tu aku masuk dulu. Apa yang dia share tu aku buat walaupun terpaksa, aku buat juga. Sekarang aku dah jadi macam ni dengan izin Allah kan. So itulah saya nak tengok ramai orang kita berjaya, ramai orang kita bayar zakat dan sedekah banyak-banyak dengan formula Zain Sewa. ZAINSEWA. Formula Zain Sewa ni saya buat supaya kita tahu urus niaga yang takkan rugi selama-lamanya, urus niaga dengan Allah Ta'ala. Apa dia? Iaitu ZA zakat, IN Zain infak, SE sedekah, WA wakaf. Zain Sewa. Dia bukan Zainazin atau Mahizin, tetapi dia adalah satu urus niaga dengan Allah Ta'ala yang takkan rugi insya-Allah. Okey, itu saja teman-teman. Terima kasih banyak. Saya baru sampai rumah ni tak mandi, tengok baju-baju siang ni daripada pagi. Betul. So insya-Allah sama-sama kita jayakan dan memartabatkan industri ini dan menjadi inspirasi kepada orang di sekeliling kita, dan kita permudahkan urusan jemaah-jemaah dan Allah izinkan kita jadi jutawan satu hari nanti. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Amin. So semoga Allah permudahkan urusan kita, hindari kita daripada orang banyak jahat, daripada sihir. Juga Allah kurniakan kita rezeki untuk ke tanah suci sebagai tetamunya Duyufur Rahman dan berjaya dunia akhirat insya-Allah. InsyaAllah. Amin amin. Ya Amin. Rabbal Alamin. Okey, itu saja. Terima kasih. Saya mohon maaf di atas kekurangan dan kekilafan. Thank you very much semua di atas masa berharga anda pada malam ini. Sekali lagi saya doakan kejayaan semua. Assalamualaikum. Jumpa anda di Angkasa Kejayaan. Terima kasih. Silakan. Wah, Min. Sama-sama. Terima kasih Tuan Haji Imran Hadi. Okay, Alhamdulillah. Oh, tak puas coaching malam ni. Subhanallah. Okey, Alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, semoga sesi coaching kita pada malam ni sembang santai je, sesi soal jawab, ada berkongsi dapat memberi manfaat untuk anda membuka tirai 2024 berbisnes bersama Manasik. Okey, baik tuan-tuan dan perempuan, insyaAllah sebelum kita akhiri sesi,
Saya sharekan sekali lagi link untuk borang kehadiran kita pada malam ni. Okey. Dan seterusnya izinkan saya untuk share screen. Okey, saya ada beberapa pengumuman kepada anda, pada tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama berkaitan dengan induksi. Latihan induksi kita insya-Allah. Okey, latihan induksi yang ke-6 27 Januari pada bulan 1 hari Sabtu bermula 8.30 hingga jam 5 petang di office HQ Manasik International. Ini Yang tahun mana lepas. Ini tahun lepas punya poster. Subhanallah, 2023 bukan saya. 2024. 2024. Tahu. Okey. 27 Januari 2024. Okey. Yang sekarang ni alhamdulillah kita dah ada pendaftaran seramai 40 orang. Okey, nak cecah ke 50. Okey, dan kita buka seat hanya 60 sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak mendaftar ada kami kongsikan di link dalam grup Telegram, dan juga ada juga nak daftar caranya macam mana. Kita buka saja app, insya-Allah akan ada satu borang untuk kita daftar sesi induksi offline di HQ kita. Okey, ini yang pertama. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Okey. HQ kami ada alternatif terbaru 2024 bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, MEP Open Day special untuk Manasik Consultant. Setiap hari Rabu malam kita buat preview, malam kita buat coaching, paginya jam 10 hingga jam 12. Kepada anda semua yang nak lebih tahu, lebih belajar, mungkin waktu coaching tak tahu, tak reti, laju sangat, boleh sangat-sangat dialu-alukan untuk anda datang. Kita ada sesi insya-Allah pukul 10 hingga ke 12 bersama dengan tim lah, dan juga berpeluang dapat bimbingan terus daripada kita punya barisan coach Manasik. Okey, macam Tuan Haji Imran 3B untuk MEP Open Day ni pun konsep kita 3B juga. Tuan-tuan dan puan-puan bertanya, kita belajar, dan anda semua bertindak. So insya-Allah inilah antara apa yang kami nak bantu pada anda semua permulaan pada tahun 2024. Jadi insya-Allah itu sahaja. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua. 60 orang pada malam ni setia sejam lebih insya-Allah. Kenapa tak boleh nak send daftar kehadiran tuan? Okay, tak apa. Kalau ada masalah nanti boleh WhatsApp kami di nombor hotline. Okey, insya-Allah. Boleh tanya kelas diploma start bila? Kelas diploma kita untuk Januari pada 20 Januari. Okay, alhamdulillah sekali lagi saya share link untuk borang kehadiran coaching kita pada malam ni bersama dengan Tuan Haji Imran, insya-Allah sesi yang sangat-sangat bermanfaat. Semoga memberi impact untuk anda semua. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan solat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Amin amin ya rabbal amin. Okey, kelas SPSU mula bila? Nak share link dengan kawan-kawan. SPSU intake batch 16 pada 27 Januari juga. Dan juga saya ada buat satu list panjang. Bila, apa produknya, macam mana, semuanya boleh tengok dalam grup Telegram kita. Okey, bila kelas start, bila next kelas dan sebagainya, produk apa nak jual, dalam Telegram kita ada list panjang lah. Jadi mohon bantuan untuk anda semua. Betul, 20 Januari 2024. Anda semua untuk sentiasa up to date dengan kita punya info-info dalam grup Telegram. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Baby, we both know this is not our time. It's time to say goodbye until we meet again. 'Cause this is not the end. It will come a day
saya belum lagi menjejakkan kaki ke tanah suci. InsyaAllah kita doakan. Amin. Niat tu sebenarnya membuat-buat untuk sampai ke sana satu hari nanti insyaAllah. Saya ingin menimba ilmu dalam industri haji dan umrah ni, dan samping itu ilmu agama untuk saya dapat memberi manfaat kepada orang lain. Tuan-tuan dalam industri, kita dah tengok tadi step-step dia sampai ending dia, matlamat ultimate dia adalah akhirat, dunia dan akhirat. Boleh kata boleh? InsyaAllah akan dapat menjadi one-stop center ataupun platform untuk sama-sama kita dapat menghayati dalam konteks sebenar umrah dan haji itu sendiri. Sebab saya sebagai pengarah komunikasi di syarikat Niat dan Care, di mana saya ingat saya dah banyak belajar, tapi rupanya digitalisation marketing sangat besar. Untuk semua orang follow email ini untuk menjadikan umrah 3 bulan pertama dan 3 tahun depan lagi yang menuju insyaAllah. Terima kasih. SPK itu adalah sila bawa kawan. Boleh cakap dengan sebelah, sila bawa kawan. So lepas ni jangan datang sorang-sorang lagi. Bukan tak nak tolong you, I tolong you apa yang dapat. Kita tak nak dah ayat tu. Keikhlasan dan kepimpinan. Ini yang kita nak belajar. Macam mana nak memberi tanpa mengharap. Selalunya kat luar, I tolong you apa yang dapat. I bukan tak nak tolong you, I tolong you apa yang dapat. Kita tak nak dah ayat tu. Kita nak memberi tanpa mengharap. Kita tolong lillahi ta'ala. Kita tahu yang maha pemberi rezeki akan balas kat tempat lain. Kalau pun bukan bagi direct pada aku, tapi kalau anak aku susah kat asrama, diorang tolong dia. Sebab apa? Kita faham konsep rezeki itu sendiri. Dan kalau bukan duit yang masuk, kita sihat, keluarga bahagia, suami isteri. So itu pun adalah rezeki juga. Kita asyik fikir pasal duit dia. Jadi sebab tu kita nak benda ni, kejelasan. Ahmad nak pergi umrah. Macam mana kita nak tahu Ahmad tu nak pergi umrah? Ahmad nak pergi umrah dengan cara kita bertanya. Barulah kita tahu dia nak pergi ke tidak. Kita tak boleh presume orang tu tak nak pergi umrah sebab dia dah pernah pergi umrah. Kita tak boleh presume orang tu dia tak nak pergi umrah sebab dia tak ada duit. Tak ada. Kita tak boleh presume. Mat, kau